Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan tajuk yang ke-13. Adabu hamalatil Quran. Adab-adab pembawa Al-Quran itu. Itu dia bahasa Indonesia, pengemban tu maknanya hamalah ataupun hamil, yakni pembawa Al-Quran. Muka surat 99 ni. Ini tajuk yang ke-13, disiplin orang yang membawa Al-Quran. Dalam perbincangan sebelum ini telah disebutkan penjelasan ataupun keterangan berkaitan dengan keutamaan Al-Quran yang mulia ini sebagai kalam Allah, Tuhan semesta alam, dan juga disebutkan tentang kelebihan, keagungan baca Al-Quran serta bertadabbur Al-Quran, dan juga dijelaskan apa-apa yang didapatkan hasil lah, maksudnya kita akan perolehi berupa pahala yang besar, keutamaan yang sangat mulia. Langka tu maksudnya mulia, ni bahasa Indonesia, dan kebaikan yang besar sama ada di dunia maupun di akhirat. Itu perbincangan sebelum ini. Jadi dalam perbincangan kali ini, dalam bab yang ke-13 ini, insya-Allah perbincangan menyentuh berkenaan dengan akhlak-akhlak para pembawa Al-Quran. Ingatlah maksud pembawa Al-Quran ini dia termasuk semua. Dia tafsir Quran, mana pengajar, pendengar, baca Quran, bawa Quran, tafsir Quran, semua terlibat. Apa saja yang berkait dengan Quran. Itu maksudnya hamalah. Jadi kalimah ni yang digunakan kepada sahabat tu. Sahabat ni adalah generasi hamalatul Quran wal ahadith, yakni pembawa Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Adab-adab dan sifat-sifat ahli Al-Quran yang mesti mereka jadikan sebagai kebiasaan dan tabiat. Sebab Quran ni, kenapa tajuk ni ada dalam kitab khusus lah? Sebab Quran ni tak boleh berpisah daripada orang Islam. Walaupun kita ni tidak orang panggil ustaz, tidak aliran ngaji agama secara khusus pun, Quran dia mesti melekat dalam diri umat Islam. Dia tak boleh terpisah. Walaupun mungkin Quran tu kita tak erti dari sudut-sudut yang lebih itu, tilawah tu, baca tu, qiraah tu, baca Quran tu mesti. Jadi termasuk belakalah. Jadi bila sebut pembawa Al-Quran, dia termasuk semua umat Islam. Itu maksudnya. Sesungguhnya tidak diragukan lagi akan kemuliaan perbincangan topik ni memang sangat penting lah. Sebab apa hak ni orang panggil perbincangan tentang rutin kita, harian kita. Baca Quran ni termasuk amalan rutin, amalan harian. Jadi sangat mulialah perbincangan tajuk ni, serta keperluan kita yang terlalu mendesak dan bersifat terus menerus untuk ingat dan kita belajar. Para ahli ilmu dan imam-imam dalam keutamaan dan kebaikan, ada setengah-setengah tu dia tulis kitab khusus lah, perbincangan yang khusus dalam bab ni. Selepas ni dia ada akan sebut. Kalau tengok dalam internet tu dia ada senara. Misalnya tuai kitab ni juga ni, Abdul Razak Badar ni, Muhsin Badar ni, dia ada tulis juga. Lebih kurang 189 apa tak pasti ada ke tidak terjemah. Dia syarah kepada kitab adab Al-Quran yang ditulis oleh Imam Allamah Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri.
Tu. Dia syarah tu 189 bicara tentang adat Quran saja. Tak kira lah awak tu siapa, awak ni peringkat profesor ke mengajar tafsir tadabbur, adat tu kena ada. Ataupun awak paling ambil yang paling basic, baca Quran saja, tetap adat tu kena ada. Dan ni oleh kerana Quran ni dia merupakan amalan rutin supaya makan nasi lah tiap-tiap hari. Maka ni dia jadi perkara yang sangat penting dalam hidup. Mana agenda kita lah, bukan main-main. Baik. Kalau tengok anak pun tak sempat nak cari. Malik At-Tibyan fi Hamalatil Quran nama itu. Nama kitab dia. Abdul Razak Badar tu lah. Tuan kita ni juga. Baik. Jadi para ulama telah memberi perhatian yang sangat serius dalam masalah bincang tentang adab-adab hamalatul Quran. Kerana ia menjadi sebab kita dapat ambil kebaikan daripada Quran. Jadi kita mendekati Al-Quran tapi tak tahu adab dia, silap-silap hari bulan boleh dosa. Silap-silap hari bulan. Tu kena tahu. Sebab dalam agama ni setiap amalan kalau kita tidak jaga adab, dia tak boleh pahala. Mari masjid pun tak boleh pahala. Tak kena raya boleh dosa. Jadi apa yang terdapat padanya berupa pahala yang besar, ganjaran dan kebaikan, barulah boleh kita raih, boleh kita dapat, boleh kita raih pahala tu kalau kita ikut disiplin dia. Baca Quran pun kalau tak ikut, tak tahu cara, dia panggil kaifiat dia lah, adab-adab tak tahu, dia tak dapat pahala. Tanpa adab-adab ini, pembaca Al-Quran tidak akan mendapat hasil yang diharapkan, tidak memperoleh kebaikan yang besar, tidak dapat memperoleh kebaikan yang agung dan pahala besar yang diidam-idamkan. Bahkan boleh jadi Al-Quran itu menjadi faktor yang menyebabkan dia berdosa. Sebab Quran ni kalau di bawah ni dibawa beberapa contoh hadis Nabi. Quran ni kalau kita tak kena urus, dia boleh menjadi kita panggil pendakwa kita. Dia akan dakwa kita di hari akhirat. Tapi kalau kita ikut cara yang betul-betul kita ikut sunnah semasa kita jaga Al-Quran ni, hatu dia akan menjadi pembela kita. Baik. Misalnya disebutkan satu riwayat daripada Nabi SAW. Nabi kata, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat dengan sebab kitab ini. Kitab tu dia tertinggal B tu, yakni Al-Quran. Beberapa kaum, maknanya kalau kita tahu cara berurusan dengan Quran ini, kita akan dapat banyak kebaikan. Dan salah satu kebaikan itu dalam bentuk kenaikan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak tahu cara nak urus semasa bersama Al-Quran, Quran ini akan menjadi sebab kita jadi hina di hari akhirat. Wa yad'u, dan dia menghinalah. Yadha' ni kalau jemaah mana letak, dia menjatuhkan martabat seseorang itu. Baik. Dalam sabda yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal Quran hujjatul lak aw alaik. Al-Quran itu hujjah untuk membela engkau. La tu dia panggil lam lil manfa'ah. Hujjatul lak mana hujjah untuk memberi manfaat kepada kamu, dan juga hujjah untuk menentang kamu, yakni dia menjadi pendakwa kita. Kalau tak kena cara. Sebab tu kena tahulah. Jadi kedua-dua hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Al-Quran adalah hujjah. Dia bagi sedikit huraian di sini. Apa maksud hadis tadi? Al-Quran adalah hujjah, yakni pembela bagi orang yang mengamalkannya. Mengamal ni termasuk membaca lah. Termasuk tadabbur, termasuk macam-macam lah kita kata asalkan berkait dengan Quran. Tak kira dalam bidang apa, kita petik maklumat Quran dalam bidang apa tu tak kira. Asalkan kita berkhidmat pada Al-Quran, kita akan dapatlah pembelaan daripada Al-Quran itu. Adapun mereka yang menyia-nyiakan batasan-batasan dan melalaikan hak, mana tidak memberi hak yang sepatut pada Al-Quran, dan dia mengabaikan kewajipan-kewajipan yang berkait dengan Al-Quran,
Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi hujah untuk menentang dia pada hari kiamat. Mana Quran ini jadi pendakwa kepada dia. Al-Quran jadi musibah pada dia. Itu kan. Oleh kerana itulah Qatadah rahimahullah berkata, tidaklah seseorang duduk untuk Al-Quran. Ini terjemah Indonesia ni, kalau ada terjemah gini lah. Mana-mana orang yang bersama Al-Quran, ketika dia bersama Al-Quran, Al-Quran itu boleh memberi nilai tambah kepada dia dari segi keimanan, dan boleh jadi sebab keruntuhan keimanan dia. Itu maksudnya. Makna Quran ni, wahyu Allah ni, kata-kata dah, bila seseorang itu berusaha dengan Quran, kalau kena cara, Quran itu akan mengangkat dia kedudukan yang tinggi. Tapi kalau tak kena cara, dia tak tahu apa yang sepatut dia buat dengan Quran ni, Quran itu akan menghina dan menjatuhkan martabat. Itu maksud kata dah tu. Jadi maksudnya Quran itu kalau kena cara, kalau kita ikuti, kita tahu kaifiat, kita tahu adab-adab dia, memahami cara berinteraksi dengan Quran. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi buat kitab khusus, Kaifa nata'amalu ma'al Quranil Karim. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran biar boleh pahala, biar boleh kelebihan, bukan sekadar boleh pahala, biar dapat kebaikan hak sebenarlah Quran nak kegapo dia sebagai perubah hidup kita, motivasi untuk menjadi baik tu. Dia bincang tu khusus. Tapi kat Quran ni juga dia boleh menyebabkan seseorang itu jadi kurang, jadi jatuh, jadi hina. Tetapi kalau dia faham tentang Quran, dia boleh bertambah keimanan dan dia dapat banyak kebaikan. Jadi kena berhati-hati lah. Sebab tu ulama sebut seseorang itu kalau tak baca Quran, ada Quran diletak rumah dia, Quran tu akan jadi pendakwa, akan dakwa dia di hari akhirat. Apa? Sebab Quran nama lagi Al-Quran bimaknal maqru. Quran ni mana sebuah kitab yang kena baca, mesti dibaca. Orang kata baca dah Fatihah tu dalam maya, tak kira tu. Hak tu terukung, kalau tak rukun orang tak baca. Nah, hak tu terukung, hak tu mesti dah tu, tak kira lebih pada hak tu lah maksudnya. Hak dalam maya tu suruh kira. Jadi kena ingatlah tu. Baik, para ahli ilmu telah menulis dalam perbincangan berkait dengan akhlak-akhlak pembawa Al-Quran, sehingga setengah ulama itu menghasilkan karya-karya yang khusus berkait dengan adab hamalatil Quran ini. Mereka telah menyusun karya-karya yang sangat berharga dan bermanfaat. Ia sangat banyak dan pelbagai bentuk dia punya susunan itu. Akan tetapi ini mengikut pandangan sebab dia yang syarah kitab ni lah, bagi dia hak ni molek, kata Syekh Abdul Razak ini. Dia kata antara hak paling baiklah dari segi perbincangan menyentuh adab-adab Al-Quran ini adalah kitab Akhlaqu Hamalatil Quran, karya Al-Imam Al-Allamah Abu Bakr Muhammad bin Husain Al-Ajurri, wafat pada tahun 360 Hijrah. Ia adalah kitab yang sangat istimewa lah kedudukan dan besar sangat faedah dia. Jadi sepatutnya bagi setiap orang yang hafal Quran atau terlibat dalam pengajian Al-Quran dalam apa aspek sekalipun, kena ada kitab ni. Dia boleh teliti, dia boleh baca, tengok 189 surat ni hak Arab dia, hak terjemah tak tahu lah. At-Tibyan fi Hamalatil Quran, Syekh Abdul Razak Badar, Muslim Badar. Mana penulis ni jugalah, tuan kitab ni jugalah. Jadi penulis kitab tersebut iaitu Al-Allamah Abu Bakar ataupun Muhammad bin Husain tu, semasa semoga Allah merahmatinya, dia telah memaparkan, dia telah memuatkan, dia telah memasukkan dalam kitab dia ni, sebelum dia sebut adab-adab pembawa Al-Quran, tentang keutamaan para pembawa Al-Quran, keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan keutamaan berkumpul di masjid dan membaca Al-Quran. Jadi dia sebut dulu, dia sebut sebelum sebut adab tu, dia sebut dulu kelebihan orang baca Quran, dia sebut sebagai motivasi lah, sebagai motivasi. Jadi dia memula ke kitab dia dengan kelebihan-kelebihan.
Orang yang terlibat dengan Al-Quran dengan maksud untuk memotivasi supaya baca Quran, supaya amal Al-Quran dan berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Adalah hadis bila kita berkumpul di masjid, tak kira ulama kata kalau tidak di masjid pun berkumpul maksud nak baca Quran, nak belajar Quran, ada guru yang mahir lah kira-kiranya, dia akan ditutupi oleh sayap malaikat kan, sebagai rahmat. Kena ingat semualah kita bicara pada awal, dia banyak kita tengok dalam nas Quran ke hadis ke, bila sebut buat satu amalan tiba-tiba dikaitkan dengan malaikat mari. Malaikat mari, bukan malaikat menjauhi. Malaikat mari itu isyarat perbuatan itu bukan pahala kecil, pahala besar. Bukan sekadar dapat pahala biasa, pahala besar. Sepuh ni malaikat, sebab dia dalam konteks amalan soleh ni bila dikaitkan malaikat itu isyarat kepada rahmat itu. Itu. Tapi kalau sebut malaikat lari, malaikat tak mari dekat, itu isyarat kepada perbuatan itu perbuatan mungkar. Hilang rahmat, tidak diberi rahmat oleh Allah. Dia isyarat ke arah tu. Jadi hak tu kaitan tu dia Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqaq tu dia buat kitab khusus Alamul Malaikah. Alamul Malaikah ni 100 lebih juga muka surat tu. Ana pun tak pasti, katanya ada diterjemah dalam bahasa Melayu Indonesia. Dia awak mari semua hadis-hadis Al-Quran hak berkait dengan malaikat. Ni hak ana sebut ni dalam kitab tu lah. Dia awak marilah contoh buat amalan malaikat mari. Dia awak mari contoh-contoh hadis. Maka dia buatlah huraian dia. Dia kata ni semua ni isyarat kepada rahmat. Tapi ada juga setengah amalan mereka akan lari pergi jauh. Malaikat tak mari dekat. Dia kemukakan. Maknanya tu sebenarnya dia letak tu di bawah tajuk hubungan malaikat dengan makhluk manusia. Di bawah tajuk tu. Dia kemukakan riwayat. Setelah itu penulis kitab ini menjelaskan adab-adab para pembawa Al-Quran seraya kemudian berserta dengan mengukuhkan semua yang beliau kata tu menggunakan makna sokongan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan juga asar-asar iaitu asar ni makna asar sahabat ni maknanya apa yang disebut oleh sahabat yang berkait dengan sahabat, perbuatan sahabat. Itu makna asar-asar sahabat itu yang diriwayatkan daripada generasi awal umat ini, yakni para sahabat. Lepas tu dia akan sokong pendapat dia dengan dalil Quran, hadis dan juga amalan sahabat. Tu kalau kita perhatikan dia punya metod dia tu tepatlah tu. Serupa dengan hadis bu. Tak leh dia mesti generasi tu kita kena ambil kira dalam amalan ibadat ni. Untuk itu kami akan menyajikan di tempat ini, kata penulis ni, beberapa intisari dari adab-adab mulia dan akhlak-akhlak agung tersebut yang sepatutnya dijadikan kepribadian para ahli Al-Quran dan pembawa-pembawa Al-Quran. Bahkan sepatutnya dijadikan kepribadian oleh kaum muslimin seluruhnya. Sebab apa? Kalau nak tulis tak apa sebab apa? Sebab baca Quran ni dalam konteks agama kita rutin. Sebab kita gosok gigi lah, rutin. Sebab kita makan nasi rutin. Al-Quran pun gitulah juga sepatutnya. Sebab tu penting sangat ni. Baik, di antara adab-adab yang dimaksudkan adalah pertama sekali ahli Al-Quran sepatutnya berhias. Dia menghiasi diri dia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah dalam keadaan berseorangan ataupun dalam keadaan berada di khalayak secara terang-terangan. Menjadikan ilmu dan amalnya untuk mencari redha Allah. Lalu menjadikan bacaan Al-Quran, hafal Al-Quran sebagai salah satu taqarrub, iaitu cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, laqad ata alaina hin wa ma nara anna ahadan yata'allamu al-Quran yuridu bihi illa Allah azza wa jalla falamma kana hahuna bi'akharah khashitu anna rijalan yata'allamunahu yuriduna bihi an-nas wa ma indahum fa uridu Allah biqira'atikum wa a'malikum. Sesungguhnya telah datang kepada kami suatu masa. Ni saya nak sebut. Kalau anda terjemah gini, kami dulu, pokok kami zaman salaf awal, generasi awal dulu,
Kami tak jumpa orang, seseorang yang belajar Quran tanpa niat ikhlas kepada Allah. Tak ada. Pok kita dulu. Hasil daripada pendidikan daripada Nabi secara direct, secara langsung tu, kita, generasi kita dulu, masa Nabi ada ke, zaman kita lah ni ke, kalau bercakap tentang Quran, mesti ikhlas kerana Allah. Tak ada payah dah nak jumpa. Naknya pendidikan Nabi tu sampai betul tepat kena kepada sahabat tu. Cuma akhir-akhir ni, namun ketika akhir-akhir ni timbul kebimbangan dalam diri aku. Ada setengah orang tu bila belajar Quran, dia maksud nak dapat habuan dunia daripada manusia, serta ada terselit niat yang tidak ikhlas itu. Itu maksud dia. Allah ni nampak ada tu perangai-perangai begitu tu. Maka hendaklah kamu perbetulkan niat. Bila baca Quran, kena pastikan niat itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau tidak, kita akan terbeban dengan dosa. Bukan dapat pahala, tidak. Ni termasuk semualah. Sama ada ngajar tajwid, ngajar tafsir, kuliah, termasuk semua. Adab yang kedua, maknanya hak ni apa dia ni? Niat. Perbetulkan niat. Bila baca Quran, perbetulkan niat. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan akhlak Al-Quran yang mulia. Makna berusaha, kita berusaha jaga akhlak kita supaya sesuai dengan Quran. Beradab dengan adab-adab Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati, memakmurkan, yakni memakmurkan di sini ni, kalau tengok Arab, menjadikan Quran itu sebagai kehidupan lah. Mana kita imarahkan hidup dengan Quran. Memakmurkan dengan Al-Quran ni apa-apa yang telah hancur pada hati. Mana kita memakmurkan kehidupan kita dengan Quran. Sebab Quran ni digambarkan sebagai air yang boleh menyuburkan. Jadi hati ni kadang-kadang diibaratkan seperti tanah yang kering. Jadi bila dicurahkan air, dia jadi segar semula. Jadi Al-Quran ni sebagai penyubur, yang menyuburkan hati atau yang menghidupkan hati. Memperbaiki dengan Al-Quran apa yang telah rosak. Hati yang rosak tu kita cuba baiki dengan Al-Quran. Mendidik diri dengan Al-Quran. Memperbaiki keadaan itu, memperbaiki keadaan ini dengan Al-Quran. Dan menguatkan keimanan dengan Al-Quran. Seperti mana Allah berfirman. Ada yang sebut gini, dia sebut gini. Memang dia buat pun. Bila kita kata tak payah lah, dia sebab ditanya tanah ayat kan. Ni ada berlaku satu kes baru juga ni. Jadi lepas subuh tu setiap hari dia pasal Quran di speaker luar dah, kita kata masjid dah. Kita peneng, kita duduk dekat. Tahu duduk dekat, tahu kan masjid mana. Selak ayat ni. Jauh sebenarnya mana ada. Biarlah. Ada orang sungguh lah. Tapi alasan dia ni nak suruh orang dengar Quran. Dia tak boleh. Sebab kita mari baca Quran di masjid, tak boleh siapa mengganggu orang. Kena bawa semangat tu keluar pun gitulah juga. Kita tak apa-apa baca Quran ganggu apa. Orang suruh ngaji dia malah. Mari masjid. Di masjid kalau kita baca Quran dia, siapa mengganggu orang, tak boleh. Sebab orang ni tidak baca Quran sama. Ada ketika dia nak buat benda lain. Kena jaga, jangan ikut perasaan. Jangan ikut perasaan. Siapa ada tu telefon lah kana. Tolonglah ustaz dia. Dia kata tolong royak ke majlis agama Islam, dia kata. Siapa telefon kana? Kata tak apa, insya-Allah kita sapalah kata. Tak payah lagi tu kan. Baik. Jadi kena faham molek lah. Kena faham molek. Kita nak praktik Al-Quran ni pun kena tahu. Tu termasuk adab lah tu juga tu. Termasuk adab. Sebab tu kalau kita baca selepas ni pada dalam kitab, kalau orang duduk kecil, janganlah kita pergi baca Quran tepi dia. Orang duduk kecil, dia baca Quran tepi kau tu. Susah hati kau itu pula. Tu dia panggil adab. Kena jaga. Kalau tidak berdosa. Orang tak persoal niat kita, orang persoal cara kita buat tu.
Cuba tengok firman Allah ni, surah At-Taubah ayat 124 hingga 125. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan ketika diturunkan surah, maksud surah tu maknanya Quran lah maksudnya. Di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang mendapat tambahan, yakni tambahan iman oleh surah ini? Adapun orang yang beriman, maka Quran akan memberi tambahan keimanan kepada mereka. Dan mereka memperoleh berita gembira dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, kalau ini orang panggil tahap hati peringkat kedua. Kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafs, dia kata tahap hati ni ada 3. Qalbun salim, qalbun maridun, dan qalbun mayyit. Ini qalbun maridun. Qalbun maridun, ulama kata hati hak asal kepada pokok munafik itu. Tu. Jadi bagi orang yang ada penyakit hati, dalam hati dia ada penyakit, dalam jiwa dia terdapat penyakit, maka surah ataupun ayat Quran itu menambahkan kekotoran kepada hati mereka. Dan kekotoran itu berganda-ganda, berlapis-lapis. Dan mereka mati dalam keadaan ingkar, tak terima. Ni ialah kepada orang munafik. Sebab itu disebut qalbun marid tu. Jadi munafik ni munafik yang macam mana? Munafik ni ada 2. Munafik akidah dan munafik orang panggil akhlak. Kalau munafik akidah, dia tu orang kafir sebenarnya. Kalau munafik tu munafik akhlak, dia orang Islam tapi perangai munafik. Boleh jadi belaka. Baik, pembawa Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai petunjuk bagi mereka untuk ke semua kebaikan. Pemandu kepada setiap akhlak yang baik dan indah, memelihara semua anggota badannya daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berjalan, nescaya dia berjalan dengan ilmu. Apabila duduk, nescaya dia duduk dengan ilmu. Apabila berbicara, nescaya dia berbicara dengan ilmu. Apabila minum, nescaya dia minum dengan ilmu. Dan apabila makan, maka dia makan dengan ilmu. Dia membuka lembaran-lembaran Al-Quran, membacanya dan mendidik dirinya untuk melembutkan perilakunya, menghiasi amalannya dan menguatkan keimanan. Ini kalau nak tahu lebih detail, kena baca kitab Yusuf Qaradawi tadi. Dia mari ayat-ayat ni Allah nak kecek dengan kita bab ni. Dia sebut ayat ni Allah nak kecek dengan kita bab ni. Tu tujuan dia sebut dalam mukaddimah. Tujuan dia bila kita baca Quran tu, biar kita berasa kita sedang bercakap, Allah sedang bercakap dengan kita. Nak hal tu nak boleh warna, kalau tak faham buta. Tak faham apa satu nak boleh warna tu. Sekurang kita tahu cara, kita tahu kalimah Quran secara harfi, secara patah-patah perkataan, tu banyak dah kebaikan boleh. Tu. Ni tak tahu apa satu. Sebab itulah khususnya pokok kita ni lah, kita kata aduk ngaji suku sembahyang nak hari setengah tu ngaji 2 kali sehari. Lemah kita dah tengok. Dia kata dah ustaz ngajar kita pergi. Kena angkat sedikit. Jangan duk baca saja. Biar hotel kat dia punya learn ni kan ada kan, tapi kena ngaji juga. Sebab ana tengok setengah-setengah tu dia terjemah tu salah. Kena ngaji juga harfiah ni. Kena ngaji kaedah dia ada kaedah dia. Di Kelantan kita ni ada orang yang mahir dalam bidang tu, boleh kita ambil manfaat lah. Sekurang-kurang tu. Lepas tu ngaji lah pula dengan ustaz-ustaz bak tadabbur, lepas tu pergi naik lagi bak tafsir. Kalau nak berat lagi, Maulana juga dia wiparut lagi lah. Biar kita ikuti peringkat tu, insya-Allah. Hidup kita tu jadi hidup seperti generasi Quran lah. Yang Nabi, yang Aisyah kata wa kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi ni Quran tu lagu mana. Banyak sebenarnya maklumat kita dapat. Sebab tu dengan cara Quran ni mukjizat kira lah. Kalau dalam kitab memang disebut, kukuk mana pun tidak dinafikan. Baca Quran dengan istiqamah tu dia menghasilkan akhlak. Walaupun tak tahu apa tu memang dah jelas ulama kata memang dah. Tetapi tak kira kita nak berada dalam tahap tu sampai bila-bila.
Mesti kita nak naik. Sebab dunia ni berubah. Jadi perkara tu perlu ambil perhatian lah. Jadi untuk tujuan inilah Al-Quran yang mulia diturunkan. Bukan untuk sekadar ambil pahala. Jangan silap faham. Al-Quran ni bukan sekadar untuk ambil pahala. Dia lebih daripada itu lagi. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni dia bawa kita ni hidup jadi cemerlang. Bukan sekadar boleh pahala. Kalau ambil sekadar boleh pahala tu rugilah kita. Jadi untuk tujuan ini Al-Quran yang mulia diturunkan. Itulah tujuan dia. Ia tidak diturunkan untuk dibaca sahaja tanpa dipelajari dan diamalkan. Al-Fudail rahimahullah berkata, Al-Quran diturunkan hanyalah ni innamalah. Sebab tu kalau anda terjemah gini, sebab utama Quran diturunkan untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Itu tujuan sebenar. Oleh kerana itulah sebagai basicnya kata Fudail, manusia menjadikan membaca Quran itu sebagai amalan tetap setiap hari. Tu hak basic. Baca tiap-tiap hari. Ada couple pondok Tok Kenali tu, perempuan, dia ngajar Quran ni sebelum dia nikah lagi. Sampai mati dia ngajar Quran. Dia umur kat 100 tahun. Orang panggil mu'aji Quran dia. Sebelum dia nikah lagi. Tanpa ambil bayaran. Sebab bila sebelum tu muka dia dihidup dengan orang tua dia. Orang tua dia siapa. Tapi ada orang bui lah. Nak ayatnya dia tak siap ambil biar. Dia kata muka kos hidup dia pun tidak tinggi. Dia duduk dengan bapak dia. Bila dia nikah tu laki dia ni ada jawatan. Dia ngajar Quran. Cuba bayangkan. Sebelum nikah siapa umur dia tu. Anda tengok umur dia 90 tahun lebih. Dia meninggal dunia. Seminggu sebelum meninggal tu dia lupa. Jadi terganggu ingatan dia. Seminggu ya. Lepas tu meninggal dunia. Kapur tu tak ada orang ngajar Quran selama dia tu. Kalau dulu sebelum dia tu ayah leh Quran tu. Ayah apa ni? Ayah Ustaz Lakhari ya. Almarhum. Anak dia ngaji dia juga. Habis hotel lah untuk hafaz ni. Tu. Lepas tak ada tu tak ada lah. Lepas tak ada dua tu tak ada. Baru-baru ni baru start belaka ni. Hak ni hak lama. Tu. Siapa anak kata tak ada lah, tak ada dua ni tak ada. Tu ni. Mak ngajar Quran tapi muda-muda ni nak yang hak tua hak daripada jadi darah daging. Anak pun dah ngaji dengan dia. Tu. Tapi dia ngajar Quran. Anak murid tak tahu mana-mana. Mak anak doa anak murid tak tahu apa ibu. Kadang-kadang sebelum masa dia muda orang daripada luar aku berkhiar pergi lagi. Tu. Tu pun semuanya mana dah boleh pahala tu. Tu. Baik, jadi kata-kata Fudail ini, maksud kata-kata Fudail ini maknanya Quran itu untuk diamalkan, baca tu asas dia. Dia baca ni bila sebut iqra ni dalam konteks makna dia bukan sekadar baca sebenarnya mengikut ulama. Dia termasuk baca, fahami, kaji, analisa lah. Ayat-ayat ini baca, tapi baca tu basic dia. Selepas baca kena tahu makna, selepas baca kena buat kajian, itu maksud dia ni. Kata-kata Fudail ini. Jadi maksud kata-kata Fudail untuk diamal. Quran ni diturunkan untuk diamalkan. Maksud dianya dengan Quran ni mereka menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, yang diharamkan oleh Al-Quran. Maka manusia menjadikan membaca itu sebagai amalan, sebagai basic asas dia. Dengan sebab baca kalau tahu makna, sentiasa tazkirah, mentazkirah diri sendiri. Sayyidina Umar ni ada juga ketika dia kata ketika dia rasa letih, lepas ni kita akan jumpa, Nabi kata siapa dia baca Quran, baca banyak sampai jadi letih, kelebihan dia begini-begini, sampai jadi letih. Sebab Nabi kata letih berhenti, bukan kata 2 minit letih kat berhenti lalu ni. Tu orang tak ada letih tu orang panggil muka lain lagu tu. Ni baca ni maknanya siapa lama siapa letih rehat. Itu maksud letih, maksud dari hadis tu. Bukan kita ni baca 2 minit letih. Boleh dah kelebihan tu. Asal letih. Tu orang tak ada letih tu. Orang panggil malah gohong tu lagu tu. Tu dia ada sebut akhirat lah. Ni kata Fudail. Hak ni sebenarnya
Tak apalah, kita ambil dulu. Yakni mereka tidak merenungkannya, yakni tadabbur dan tidak pula mengamalkannya. Mana sekadar itu? Maknanya sekadar baca, tidak nak gitu. Naknya biar lebih. Maknanya kita tahu hukum halal dan haram. Hak halal kita buat, hak haram kita tinggalkan. Tu. Bukan sekadar baca gitu saja, tidak. Amal di sini maksudnya lebih daripada baca. Baca tu amal dah. Tapi dia kena lebih lagi daripada itu. Kalau tidak kan, duk gitu, cuba bayangkan. Anda jumpa. Dia ni ngomong kat 50 dah. Hebat ngaji, dia ada satu kumpulan. Yalah kalau sini kan dia panggil pokok marhaban lah. Nah, dia ngaji tajwid, dia pergi ngaji adalah dia ngaji. Ana tanya dia, selama mana dia ngaji tajwid? Dia kata tak ingat jak muda. Kata tak berhenti lagi lah ni. Dok. Kata bila tu nak berhenti ngaji tajwid? Nak baca Quran tajwid tu tak boleh berhenti ngaji tu. Lama tu umur tu lah. Saya kata bolah jarwa. Sebab kadang-kadang 2 hari sehari, 2 tempat dia ngaji tajwid sehari. Tajwid saja. Anak kata rugi dah ni, kena akak naik satu tahap lagi ngaji harfiah ke, naik tadabbur ke, kena gitu. Pok dia ni rajin. Moga bahagia suri rumah ni kan. Nah, masa banyak lah. Ada jina jadi rugi tu. Dalam kitab Talbisu Iblis memang ada disebut oleh Ibnu Jauzi. Dia kata salah satu cara syaitan nak supaya kita mengabalkan Quran, dia meniupkan, dia menghembuskan dari kita berpada dengan tajwid saja. Kalau mudah faktua, padahal kemampuan dia lebih daripada tu sepatutnya. Tu salah satu talbis iblis, kata Ibnul Jauzi. Duk main dengan Quran, duk main dengan tajwid je. Padahal boleh ngaji lain, cerdik ketemu. Anak kata cerdik ni bobok dia ni graduate lah. Boleh kata graduate lah bobok dia. Cerdik lah, tak okey sekadar tajwid pun belah-belah tahun. Benda-benda. Jadi syaitan dia nak biarlah bagi orang hok memang jiwa Quran, kita wiskat tu jangan lebih. Biar tajwid sekat tu. Dia main tajwid lah. Hak lain tak sih. Ada jenis lagu tu. Lepas tu kesal dia ke dia? Suka kritik orang. Tu email tu tak boleh. Kira tu. Baca Quran. Munggu dia ngaji sungguh. Tu email ni ngaji lebih kurang. Lepas tu sibuk ngaji ilmu lain. Jadi lagu tu. Tu bahaya juga tu. Tu kena syaitan pula. Jadi orang-orang agama ni kadang-kadang syaitan nak ganggu dia dalam bentuk tadi. Dia kata kita ajah jangan dia naik peringkat tinggi. Sekarang ni papa mati. Tu. Enggak syaitan dia serius. Mesyuarat anak hari, laporan anak hari. Mesyuarat anak hari, laporan anak hari. Dalam kitab Mishkat tu mesyuarat tengah laut. Dia Putrajaya dia tengah laut. Bukan main-main. Kita kalau lengkawi poket dah nah. Ana baca tu ana kata ya Allah ngerti. Memang ya Allah ngerti Ibnu Jauzi sebut ni. Banyak kita jumpa kita. Di Kelantan kita ni pada. Siapa dia sebut marhabah tu ada khusus kita kata cari lagu lain serak masuk dalam ni. Tak nak tajwid ya. Kita sekat tajwid ya. Tu. Padahalnya dia tu lepas ustazah tu. Dia tak sehakak tu. Ibnu Jauzi kata jala kena tipu dah tu. Pada tajwid nak betul baca takkanlah berakhir di situ. Tu kan. Yang ketiga, adab yang ketiga, hendaklah tujuan utama mereka yang membaca Al-Quran menempatkan pemahaman terhadap apa yang diharuskan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengikuti apa yang diperintahkan dan menahan diri apa sahaja yang dilarang. Maksudnya gini lah. Maksud dia bila dia sebut gitu, maknanya bila seorang itu baca Quran, dia nak faham lah ayat dia baca tu menuntut apa. Apa tuntutan ayat itu? Misalnya ayat tentang hukum, apa kena? Kalau ayat tentang alam kainat ni, apa yang Allah kehendaki? Tu. Dia kena tahu. Jadi hak tu tidak bab tajwid tu. Bab pemahaman makna Quran. Bukan menjadikan perhatiannya janganlah dia fikir nak khatam. Kita ni minggu depan nak khatam dah. Duk nampak kambing tu. Nampak kambing. Cakap nak khatam dia baca Quran. Dia tanya kita, ustaz dia berapa kali dia khatam bulan Ramadan? Orang kata tak tahu, banyak terlajak. Kita kata dia punya. Jadi kita tahu itu orang kata banyak terlajak. Ana pun tak ingat. Sebab tak kira kata. Ini sebut cakap nak khatam Quran. Tak ada lebih pada itu.
Bila khatam tu dia buatlah majlis gini, berhimnah bagi lagu tu. Dia kata Ibnu Mas'ud buat gitu, bila dia nak baca, bila dia sapa 3 ku akhir tu dia panggil anak warna dia makan, kan? Disebut dari riwayat dia. Betul, tapi dia tu ahli Quran. Hak tu sekadar untuk basic, untuk menggalakkan anak cucu dia. Tu. Bagi anak baik, kalau nak buat baik, buat hak tu lah pada duk buat apa ni yang orang panggil hari apa? Hari Maulid anak dia tu. Ni duk buat Maulid anak dia. Baiklah buat tu khatam Quran tu, lepas tu buat makan dia gitu. Supaya sahabat tu, asar sahabat tu nak menggalakkan khatam Quran. Mengikut kajian ni kajian dulu, kajian PQM, Persatuan Qiraatin Malaysia. Hak lama dah macam mana nak sebut. Dia kata pada waktu tu ada dah. Dia kata budak-budak ni dia tak tahu ke dia khatam Quran. Padahal khatam Quran ni benda makruf dah, dia tak apa, bukan satu perkara yang itu pelik. Setengah-setengah tu. Tapi ada yang tahu. Agak kalau ni lagi tak tahu. Sebab dia tidak dijadikan acara tahunan ataupun bulan ni. Ibnu Mas'ud kata, aku setiap kali nak kata aku tinggal 3 kul. Lepas tu dia panggil dia buatlah makan dia sikit untuk keluarga dia saja. Tak habis duit banyak pun. Lepas tu dia baca Quran 3 tu, kata dia pun doa. Lepas tu gitu je lah. Buat apa tu? Untuk targhib anak cucu dia. Supaya dia ada semangat nak khatam Quran. Itu untuk basic, untuk anak-anak. Kena ada tu. Tapi tak bolehlah siapa begitu seterusnya. Dia kena ada peningkatan. Sebab tu kata bukan menjadikan perhatian dia bila nak khatam. Tu yang jadi dalam perhatian dia. Bahkan keinginan yang paling besar lah bila dia merasa cukup dengan Allah tanpa perlu kepada selain Allah. Makna dengan Quran tu dia nak siapa kebergantung, siapa satu tahap dia bergantung kepada Allah saja, tak perlu dah kepada makhluk. Dengan Quran. Siapa tahap tu dah kalau kita amal Quran. Siapa kita rasa kita ni sepuluh jiwa sahabat. Tu sepatutnya. Ya ni bergerak ni kalau untuk orang-orang biasa. Dah laku ke mana boleh siapa? Sahabat tu orang biasa, sahabat. Kau buta huruf amalnya, tapi boleh siapa ni apa? Sebab dia ittiba' sunnah. Ittiba' sunnah. Bila aku ni jadi orang-orang yang sentiasa inginkan kebaikan dengan baca Quran, dengan tadabbur Quran tu, ada ke tidak perubahan kita ni jadi nak buat benda molek saja. Kalau tengok benda tak molek, berasa benci. Ada ke tak sahabat hati tu? Bila aku akan termasuk orang khusyuk, jadi dengan sebab duk tumpu pada Quran dalam pelbagai bentuk, akhir sekali bila semaya tu rasa lain. Hari ni rasa selesa molek. Ingat Tuhan banyak. Sebelum ni banyak ingat tidak ingat Tuhan. Kau ni lain. Siapa kedek dengan Quran? Tahap tu. Tu sepatutnya. Bila aku dengan Quran ni, aku sentiasa mendampingi Quran. Bila aku akan jadi siddiqin. Bila aku akan mengenal kadar nikmat yang berterusan yang Allah sentiasa bui. Ya Allah bui semua nikmat. Bila tu kita nak tahu kadar tu. Kadar syukur terhadap nikmat. Bila kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat tu. Timbul kepada perasaan tu dengan Quran tu. Sebab itulah ulama kata Quran ni kalau kita tadabbur Quran, tafsir Quran, dia menyentuh semua aspek kehidupan kita. Misalnya kita kata tak, ayat Quran ni antara yang banyak Al-Quran sebut tentang Bani Israel lah. Contoh ni tentang Bani Israel. Berapa sebut cerita Bani Israel tu? Sedangkan kita tahu dah Quran bukan buku cerita. Tu kalau dalam istilah ulama dia panggil salah satu itu dia panggil apa ni? Khabariyah lafzan, insya'iyah maknanya. Nampak macam cerita tetapi dia ada insya'. Dia ada kehendak di sebalik itu. Kalau Bani Israel ni dia dikutuk oleh Allah, padahal Bani Israel ni gini hebat, semua pemimpin dia nabi, tapi buat apa dilaknat oleh Allah? Gapo dia perangai dia? Kalau kita ada perangai lagu tu juga, kita wakil kena laknat gitu. Itu dia ada nilai moral yang besar lah. Jadi kalau kita belajar dengan cara molek, faham molek, setiap kali baca Quran itu dia akan menimbulkan keinsafan. Sebab tu anak sebut Sayyidina Umar tadi, kadang-kadang dia ada boring, anak sebut tadi terlupa tu. Kadang-kadang dia letih, lesu lah kita kata. Dia baca Quran semua. Dia pergi cari sahabat-sahabat yang baca Quran sedap pada dia. Dia panggil zakirnillah, dia kata. Bila dia kata zakirnillah tu, maknanya dia suruh sahabat baca Quran, dia nak dengar. Sebab dia faham molek.
Tu cara. Mana mentazkirah dengan baca Quran. Orang lain je baca, tak apa. Itulah setengah-setengah ulama dalam internet apa tu dia kata, kalau kita pasang kaset pun boleh pahala juga tu. Tu antara dalil dia. Kita tidak baca diri pun kita dengar. Sebab apa? Kesan tu ada. Tak boleh nafi tu. Misalnya dalam kita bawakan beradab, kita mendengar baca Al-Quran ke. No. Ada kesan, memang boleh pahala, memang boleh. Kalau baca diri itu lain lah. Baik, seterusnya nak ambil sedikit lagi. Baik, bila aku bertaubat daripada dosa, ni dia sebut, dia senarakan ni, maknanya ada ke tidak dengan sebab kita baca Quran, kesal-kesal begini ada ke tidak? Bila aku memahami, bila aku akan faham firman Allah ni, bila aku akan mengerti apa yang aku baca, bila aku akan dapat ambil pelajaran daripada peringatan Al-Quran, bila aku disibukkan dengan zikir kepada Allah sehingga melalaikan selain Allah, maknanya sehingga aku ingat ke Allah lebih banyak daripada ingat kepada selain Allah, bila aku mencintai apa yang Allah cintai dan aku benci apa yang Allah benci, inilah seharusnya yang menjadi target, maqasid dan kehendak pembaca Quran. Biar siapa benda-benda tak ada dalam diri dia. Tak sepatutnya. Nak siapa macam mana? Duk main runah. Main runah. Adalah berlaku ni. Dia kata, apa dengan Ustaz Din lah ke mana? Dia tutup email tadi. Ana tengok, dia tak cukup 2 harakat setengah. Mak dia tu. Anak gerai. Dia pun hidup hati mak dalam semaya. Anak kata tadi tu, kata lebih segala dah tu. Dia pun dia kata ni istilah lain dalam Quran. Anak kata segala dah, okey dah tu. Kata gerai, ada mana sebut gitu. Dia ni kalau duduk kacak dengan dia, korok tajwid saja. Kata, siapa kita sebut dia, kata tak betul, salah tu. Kalau kita semaya duduk tengok tajwid tu email salah tu, tak betul tu. Dia tak boleh gitu. Orang kata memang tu email tinggal dengung pak dia tu. Tinggal dengung, kata dengung tak membatalkan, tidak merosak, itu kesalahan kecil dengung. Dia tak ada makna dengung tu. Bahasa Arab mana ada dengung? Tak ada, Quran ada dengar orang Arab kecil dengung. Tu lambat sampai rumah lagi tu. Tak ada. Jadi kita kena tahu, sebab tu tak boleh. Kalau kesalahan besar, tak mikir pun tahu. Tak mikir pun boleh kesal kalau kesalahan besar. Quran ni. Tu. Jadi kita kena ingatlah, semua tu kerana sebab itulah kalau ngaji Quran cara betul lah. Mana malah sebutlah pengalaman, sebab anak dulu salah satu orang panggil apa? Ni masa dalam pemuda lah dulu, pemuda. Lah ni pemuda lagi tapi dulu muda lagi. Salah satu tugas kita juata tok guru Quran dulu dalam gerakkan pemuda dulu. Kita gata. Dia bagi tugas lah. Kita gata. Pukul 3 malah klik nak mayas, kita tunggu. Allah parut dia mengajar tafsir. Siapa anak kata dia hati, anak aku yakin ustazah ni tak ngaji tafsir. Kalau setahun ni dia mengajar, dia tak ngaji tafsir. Dia ngomong ikut sahut. Ikut dia tengok boleh pergi ke mana ayat ni. Dia tak tahu latar belakang ayat, dia tahu anak kata bahaya ni. Patu kalimah dalam Quran. Kadang-kadang soal kalimah tu dia guna banyak tempat makna berbeza-beza tu. Sebab tu ulama buat kamuh lafaz Quran. Misalnya syirik sini makna begini, zalim sini makna syirik tu ada juga bukan makna syirik akbar, tak mesti. Jadi benda-benda gitu anak kata bahaya ustaz ni. Lagu manalah anak murid dia ni. Kita pun buat report lah kepada bahagian ketua tu gini-gini. Tu dia pula urusnya. Patutlah ke mana ni? Nak cari hak ngaji betul tak ada ni, ada guru-guru. Tak apalah kata, tapi kena buat kelas khusus. Hak nak mengajar tafsir wajib masuk kelas ni. Kena buat gitu. Nanya. Banyak benar kita dengar. Kata bahaya. Tu pengalaman. Daripada situ kita pun jadi kata bahaya. Sebab tu sahabat kata siapa dia tak tahu latar belakang ayat, tak terjamin betul dalam tafsir dia. Dia tak tahu ayat ni latar belakang lagu mana. Asbab nuzul tu lah. Kena tahu waktu tu. Gitulah Baik. Kita berhenti setakat tu dulu. Jadi untuk menghadapi kita akan sambung Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Salah seorang tokoh tabi'i besar ini. Apa kata dia tu kita bincang semula lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.